Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim ila biqair. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan al-fadhil tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, al-fadhil ustaz-ustaz, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mengurniakan kepada kita kekuatan dan kesempatan dapat lagi kita sama-sama solat maghrib berjamaah, kemudiannya duduk di dalam suatu halaqah, yang ini halaqah ilmu. Moga-moga perkongsian kita pada malam ini dapat kita jadikan dia sebagai ilmu dan kita beramal dengannya, maka kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada malam ni kita nak kongsi dan sambung balik yang ini dalam satu tajuk apa? Syurga dan neraka diperlihatkan, timbangan dipasang dan diadakan perhitungan amal. Yang mana tajuk saja kita tengok, kita dengar tajuk ni saja, kita khususnya orang beriman, ahli sunnah wal jamaah, yakin, berkeyakinan bahwasanya perkara-perkara ni semuanya wujud. Tu samalah juga dengan wujudnya Allah Subhanahu taala tu. Tapi spesialnya Allah taala ni tuan-tuan. Tuan-tuan ada tengok satu program Zakir Naik kan? Ada seorang hamba Allah tu, dia etis kan. Dia tanya Dr. Zakir Naik ni, dia nak tahu Allah kan. Dia kata apa? Dia tanya if God is uncreated kan, then how come we feel the existence kan? Allah ni uncreated ni mana apa? Not being created, tapi dia aziz. Tu kan. Macam mana tu cerita? Tolong cerita, dia kata kat Zakir Naik. Allah ni tidak dicipta. Sebab apa? Benda-benda ni kita tengok kat di alam ni, benda yang dah dicipta. Cawan ni orang buat, mesti ada seorang yang membuat dia kan? Tak kira lah industri mana. Air ni pun sama. Tapi Allah ni tak ada siapa cipta dia pun kan? Tapi kita feel, kita boleh rasa keberadaan dia tu. Seperti mana dalil dia surah Al-Ikhlas lah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, aku ni esa. Satu. Bukan satu. Kalau satu dia bilangan, dia ada dua, dia ada tiga. Sebelum satu dia ada kosong. Esa kan. Kemudian ayat kedua tu dia kata apa? Allah yang menjadi tumpuan semua makhluk untuk memohon hajat. Allah tu. Yang spesialnya Allah ni, kenapa dia tidak dicipta tapi boleh dirasa? Itulah nama Allah kan. Kalau Allah ni dicipta, kemudian dia akan ada lagi ditanya, siapa yang cipta ni pula? Siapa yang cipta? Jadi tak habis kan. Dan Allah kata apa di akhir hayat tu? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kan. Allah kata, dan aku ni tidak serupa dengan siapa-siapa. Laisa kamitslihi syai'un.
Kalaulah Allah yang kata spesialnya Allah, dia tidak dicipta, memang dah ada daripada dulu dah, kan? Jadi itulah Allah. Kalau dia dicipta, bukan Allah dah. Contoh macam wahyu yang dalam hadis kursi, yang mana hadis kursi ni Allah cakap direct, kan? Nabi Muhammad pun pernah, dan Nabi Musa melihat jumpa Allah ni, nak dapatkan kitab Taurat tu selama berapa hari? 40 hari tu dapat selungguk. Orang kata pesan naskah kitab Taurat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ambil masa berapa? 32 tahun. Kan? Jadi Allah ni tuan, kita tak boleh nak bayang dengan akal, tak boleh nak fikir, kan? Dah lah tak dicipta, kemudian boleh rasa pula dia, kan? Kalaulah Allah ni kita boleh tengok, kalau Allah lah turun wahyu tu berupa suara, maka dah sama makhluk. Sedangkan Allah kata aku tadi, laisa kamitsli, aku beza dengan makhluk. Jadi macam mana? Hanya Nabi-Nabi dan Rasul saja yang mengetahui bagaimana wahyu itu disampaikan, kan? Dia dengar macam mana, aku tak tahu lah, sebab kita bukan level tu. Cuma yang kita, Allah cipta akal kita ni, there are some limitation that we cannot go beyond that. Kita tak boleh nak fikir selepas pada tu. Allah tak bagi kita fikir, takut jadi sesat. Cukuplah sekadar kita mengetahui bahasanya wujudnya Allah tu. Itu yang datang para ulama kita bawa mengenali sifat 20 tu, yang kita tonton duk belajar tu, kan? Jadi syurga dan neraka diperlihatkan ketika mana? Ketika berimpunnya makhluk di atas padang mahsyar itu, di padang mahsyar nanti, kan? Dan kemudiannya Allah akan datangkan timbangan, dipasang timbangan mizan itu. Actually bukan dipasang lah, memang dah ada lah, kan? Kemudiannya dia adakan perhitungan amal, barulah Allah tanya amal tu, kan? Secara kasarnya dia perlihatkan syurga dan neraka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa izal jahimu su'irat wa izal jannatul uzlifat alimat nafsun ma ahdarat. Dan apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila syurga didekatkan, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Dan di ketika inilah orang kafir ni, bila dia tengok Allah datangkan neraka tu dekat dengan padang mahsyar, dia dah berasa panas tu. Maka orang kafir ni akan kata apa? Rubama yawaddul lazina kafaru. Alangkah ruginya kita dulu kalau kita Islam pun bagus tak? Sedangkan masa dia kat dunia dulu kawan dengan orang Islam ni ramai, tak mau ikut, kan? Sebab apa? Sebab kesombongan dia tu, kan? Dia complacent dengan apa yang dia dapat. Itu sebab manusia ni semuanya Islam, semuanya mukmin ketika mana dalam alam rahim. Lahir-lahir saja pasangan Islam ini memang mukmin dah lah. Andai kata lahir-lahir mati, Allah masuk ke dalam syurga. Pasangan yang bukan Islam ini lahirkan anak dia, ada yang mati, ada Allah masuk dalam syurga, ada yang mati masa kecil, Allah masuk dia ke dalam neraka, kan? Pasangan kafir, pasangan bukan Islam ni melahirkan zuriat ataupun anak dia. Anak tu nanti ketika mana akhir balik dia dah boleh buat, they have orang kata apa, their own choice, sama ada nak pilih beriman ataupun tidak, nak ikut agama mak dia ataupun nak ikut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu pandai-pandai dia lah. Itu yang kata fungsi akal tu, kan? Dan kenapa Allah cipta manusia pula? Sebab Allah nak tunjuk, nak menyatakan kepada makhluk-makhluk yang Allah cipta ni, aku ni bijaksana dan maha berkuasa. Aku boleh cipta satu makhluk yang sempurna. Tu hebatnya manusia ni daripada makhluk-makhluk yang lain ni, yang boleh berfikir dan boleh membuat keputusan. Malaikat dia tak boleh buat keputusan, walaupun dia ada akal. Dia itu aja kerja dia. Haiwan juga tidak boleh buat keputusan.
Kan? Dia pun tak tahu malam ke siang, siang ke malam. Yang dia makan tu fresh ke tak fresh ke, semua dia tak tahu. Yang tahu tu siapa? Manusia saja. Tu yang Allah cipta manusia tu. Allah nak menyatakan, aku ni hebat. Aku boleh cipta satu makhluk yang ni sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia saja yang mengetahui apa yang ada di alam ini. Hanya manusia saja yang mengetahui. Sebab apa dia mengetahui? Sebab ilmu tahu tu ada pada manusia. Ni yang gelap ni, manusia kata apa? Makhluk lain tak tahu ni. Manusia saja boleh kata ni malam. Tetapi waktu siang dia masuk dalam apa? Teror menora ke, blackout, gelap jadian. Dia tak kata tu, dia tahu sama ada tu malam ke siang, dia tahu. Sebab ilmu tahu tu ada pada dia. Dia tahu nak makan benda ni elok ke tak elok, dia tahu. Buat benda ni elok ke tak elok. Ini dosa ke pahala. Ini neraka ke syurga. Dia ada pilihan. Kan? Itu sebabnya orang kafir ni bila mati Allah tanya, hang kenapa mati dalam kafir? Why? Kan? So dia nak blame siapa? They keep on blaming dia parent. Dia kata aku ikut agama nenek moyangku. Sebab dia tak mau blame diri dia, takut kena seksa. Walhal dia kena seksa lah. Neraka yang Allah bawa kepada masyar itu ditarik oleh 70,000 malaikat, 70,000 tali. Setiap satu tali ada 70,000 pula malaikat. Neraka itu digambarkan dia ada tengkuk, dia ada kepala. Dia pergi pick up macam tu ya. Tu yang orang kafir ni bila tengok tu menyesal tak sudah. Tu. Betul lah kata pepatah orang Melayu, menyesal kemudian menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna. Tu cerita dia. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, kenapa manusia ni Allah bagi dia melalui proses-proses kehidupan daripada kecil, mumayyiz, remaja, akhir balik, semua sampai dia tua. Kan? Yang sempat tua lah. Itu sebab seperti mana kita bincang minggu lepas lah. Orang kafir berbeza. Apa beza orang kafir dengan Islam ni? Sayangnya Allah ni kepada orang Islam, Allah will make sure that orang Islam ni apa juga yang dia, dosa dia, maksiat dia, apa semua, Allah bagi kifarah di dunia ni. Allah nak make sure that dia kembali kepada aku besok tak ada apa dosa dah. Itu sebab kita dibuat jadi bagi sakit, bagi jadi ada halangan, ada bala, ada ujian, semua tu. Sakit tu bukan kata sakit teruk-teruk patah riuk tak. Itu dia lah. Sakit sikit. Sahabat tanya, ya Siti Aisyah, Ummul Mukminin, sakit yang macam mana dia dikonsider dosa tu gugur tu? Wa imam kalau kena duri sikit je, kita kata aduh. Macam orang duk cek darah sekarang kan. Sakit tu tuan-tuan, gugur dosa. Kita cek darah tu satu dah. Sakit tu. Sampai macam tu tuan-tuan Allah buat. Punya nak gugurkan dosa kita, nak datangkan pahala tu. Yang istimewanya Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia bagi kita kebaikan, gugur dosa. Dia gugurkan dosa, datang kebaikan. Dosa 10, kebaikan 10, dosa lagi banyak. Ada yang kata Allah sayang tu. Itu sebab kita dengan Allah ni jangan berkira. Jangan berkira tuan. Hukum nak kata nak sumbangan ke apa. Sebab Allah bagi kita segala-gala nikmat. Nabi cerita dekat kita, nak terang dalam kubur, bersedekahlah kamu. Bukan kena banyak-banyak kan. RM1 pun sudah. Ada satu jemaah dekat tempat saya tu. Dia setiap waktu dia akan bubuh duit dan tabung. Bukan banyak pun RM1. Saya duduk perhati dia. Sampai sekarang dia buat. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya semua ada. Terang kubur. Kan? Jadi ganjaran puasa ni apa pula? Ketika mana kata Nabi Muhammad SAW, orang beriman ni dia berhimpun dekat padang mahsyar tu. Dan juga ketika mana Dajjal tu keluar tu nanti.
Untung orang beriman ni, Dajjal ni bila keluar. Bila Dajjal keluar, kan, walaupun 400 hari tuan-tuan, hari pertama Dajjal keluar saja tuan-tuan, terbit saja Dajjal, hari pertama tu is equivalent 400 hari punya lama. Dengan makan tak ada, apa minum pun tak ada tuan-tuan. Kalau orang yang beriman, kata Nabi, dia tak kisah semua tu. Dia makanan dia apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amalan tu bukan kata di situ saja masa Dajjal. No. Dekat padang mahsyar pun sama. Tu sebab Nabi pesan kita jadilah kamu orang yang baik-baik. Tu. Dan apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila syurga didekatkan, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Ada seorang perempuan etis, dia tanya Zakir Naik. Dia kata dia banyak baca tafsir. Dalam tafsir Quran tu cerita bila orang lelaki ni masuk syurga, Allah akan hadiahkan 72 bidadari. Orang lelaki. Siapa? Kita lah nanti. Setiap kita ni akan dapat 72 orang bidadari. Bukan pramugari. Pramugari tak main lah. Ni bidadari. So dia kata, what happened to the woman yang enter the jannah? Memang kita tak kena baca Allah kurniakan apa tak. Tetapi Allah SWT kata apa? Orang perempuan ni dia akan dapat satu nikmat keistimewaan yang paling tinggi makam dia. Tu. Kenapa Allah tak reveal? Allah nak uji orang perempuan ni lah. Tu sebabnya, contoh. Ada orang perempuan ni. Perempuan kalau bermadu, dia beramuk. Kalau dia kata, kita tak usah, orang lelaki tak usah duk cerita lah payung mas ke apa, mas, pisang mas ke apa, tak peduli. Dia akan kata apa? I don't bother. Payung mas ke, pisang mas ke, itu you punya. I tak. Tuan-tuan, dia boleh cakap macam tu. Walhal cakap tu, dalam Quran Allah dah kata dah. Allah mengizinkan sampai 4. Yang boleh cakap macam tu pasal apa? Tu perempuan. Tuan-tuan. Kan? Tu sebabnya perempuan ni dia segarang-garang manusia pun kalah dengan dia. Ni ada Merdeka punya rap time, pembarisan kan. Tuan-tuan tengok yang mula-mula ambil barisan tu, yang Encik yang pegang tongkat, misai dia macam mana tu. Dia bagi hukuman tu, satu padang kawat tu, semua ikut tu, prak. Punya cengih dia tu. Ujung sana bergerak, dia tunjuk macam tu ya. Dengan jerit suara dia. Tapi dia balik rumah, kayu tu dia bubuh belakang pintu, misai yang naik turun terus. Kalah di bini dia. Bini dia kata, abang, tolong pergi beli ni. Okey. Tak ada dah kuku dia. Bersedia? Tak ada dah. Dia tak kata dah kat bini dia macam tu. Punya gerun. Tapi dia lah, tuan-tuan dah, tuan-tuan. Bini pun takut kan. Tu. Firman Allah lagi, yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masihkah ada tambahan? Dan berdekatan syurga itu pada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, iaitu pada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah SWT, lagi memeliharakan semua peraturan-peraturannya, iaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat, masuklah syurga itu dengan selamat. Itulah hari yang abadi, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kendaki, dan pada kami adalah tambahannya. Surah Qaf. Tuan-tuan, Allah ni tuan-tuan bukanlah galak nak azab sangat dah. Ada satu kisah Nabi cerita. Seorang hamba, saya dah cerita kok kat sini. Seorang hamba Allah ni dia
Dia pesan dekat anak dia. Sebab dia Allah maksiat apa yang dia dah buat atas kereta kan? Lalu bila dia mati dia takut. Dia kata ke anak dia, nanti kalau ayah mati kau bakar ayah ni, kau bakar jasad ayah. Tulang-tulang tu kalau ada lagi kau tumbuk bagi hancur jadi macam debu tu. Kau kumpul abu-abu ayah tu, kau pergi tengah laut kau buang. Tu habis anak-anak dia pun buat macam tu. Ketika dia mati dia masuk neraka. Bila mana Allah dia di akhir-akhir dah, bila Allah nak keluarkan semua ahli-ahli, kalau ada ahli neraka yang ada sedikit cahaya pada wajah mereka ataupun tubuh mereka, Allah suruh malaikat Zabaniah keluarkan, cari manusia-manusia yang ada kan? Lalu digali, adalah seorang keluar. Dia keluar kan kita dah belajar tu, keluar daripada neraka tu dia akan mandi melalui sungai Al-Hayat tu. Allah tanya dia ni, hamba Allah ni, dia kata, wahai Pulan bin Pulan, aku melihat engkau mati dulu, engkau suruh anak engkau bakar, kemudian abunya kau suruh buang di tengah-tengah laut, pasal apa? Allah tanya dia. Dia kata, ya Allah, aku takut sebab aku banyak dosa, ya Allah. Tu yang aku suruh anak aku buang sana tu. Aku agak-agak kau tak boleh cipta aku balik lah. Sebab apa hamba macam tu? Allah tanya. Aku takut dengan siksaanmu, ya Allah. Tu kalimah yang kata aku takut dengan kalimah tu, di sisi Allah tu sudah dianggap bertaubat tau. Allah kata macam ni lah, aku nak anugerah hang syurga kan. Hendak tak? Hendak syurga luas mana? Dia kata, ya Allah, aku pun tak tahu. Ikut hang lah, Allah kata. Dia kata, ni dialog Nabi sekata, it's going to happen. Kita akan nampak semua tu. Kalau kita masuk syurga dulu tak nampak lah, kita tak dengar kan? Jadi Allah pun bagilah, aku akan bagi dekat engkau satu syurga yang 10 kali ganda daripada orang yang paling kaya sekali kau pernah tengok dekat dunia. 10 kali ganda. Itu orang yang akhir sekali keluar daripada neraka. Tuan-tuan bayang tengok tuan-tuan macam mana Allah akan entertain tuan-tuan ni macam mana. Dengan usaha dan kerajinan tuan-tuan melakukan amal ibadat. Ini tanda ni apa? Tanda syukur kita ni, tanda syukur. Siapa yang bagi kita buat macam tu? Allah yang alert kita. Allah yang trigger hati kita ni supaya ingat. Tu yang kata nikmat sedar tu. Kita sedar. Oh ya, aku ni nak masuk syurga ni. Ni kita buat. Tu sebab Allah ni tuan-tuan nak mati. Kita nak mati ni tuan, Allah kalau boleh nak buang habis dosa-dosa ni. Buang habis. Tu dia buat kita macam-macam sakit. Itu sebab kenapa Allah lanjutkan usia manusia tu ada kadang-kadang sampai tua. Kan? Sebab Allah nak menjamin bahasanya dia ni besok nak kembali kepada aku, dosa tak ada. Itu kita nak menjelang tua ni dengan sakit lutut dia, Allah, macam-macam sakit. Tersepak ni sikit, tergeliat sana, tergeliat. Itu kifarah tu. Jangan kita kata, ish, apa aku ni? Tu, tuan. Kita kena ingat Allah sayang kita tu. Sakit saja kita, Allah sayang. Bukan saja-saja tu. Tu. Kadang-kadang nampak macam kita saja tersepak macam-macam. Sebenarnya tak. Kan? Kadang bengkak kaki tu sakit, nak tidur malam, ya Allah tu. Itulah tanda Allah sayang kita tu. Kan? Mengenai dipasangnya timbangan mizan, wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqalan lahabbatin min qardalin ataina biha wa kafa bina hasinin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Tu kata Allah. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengenai seorang pun walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, nescaya Allah SWT akan melipat gandakan dan memberikan
dari sisinya pahala yang besar. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, Rasul dan setiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi ke atas mereka itu sebagai umatmu. Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang menderhaka Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu kejadian pun. The first moment ketika mana tiupan sangkakala tu, yang kedua, semua yang dalam kubur tadi, dalam lubang, dalam liang, bangkit habis, akan berjalan ke padang mahsyar. Kot ada kot siapa-siapa teringat kot nak menyorok dalam liang tu, tak ada. Kan? Semuanya Allah buat, semua pergi. Allah yang kontrol akal kita ni. Kan? Yang boleh kita ingat siapa? Allah. Yang bagi lupa pun Allah juga. Bayangkan orang tu tengok. Bayangkan ada manusia yang lalai. Kan? Dan yang lalai ketika mana terbitnya matahari daripada barat. Kita dah bincang dulu lah. Tuan-tuan yang selalu duk beribadah, subuhnya apa semua tu, kan? Ketika mana hari pertama tu gelap tu, tu hari tu dah mula dah Allah akan melalaikan orang-orang yang memang dia lalai. Seperti mana sedia maklum tuan-tuan yang solat subuh tu, pukul 7 tunggu gelap lagi, pukul 8 gelap lagi, pukul 9 gelap lagi, 10 pun gelap lagi. Tuan-tuan tahu dah, tuan-tuan telah diterima oleh Allah, diberi kefahaman bahwasanya ni satu kejadian yang cukup mengazabkan. Maka tuan-tuan pun tengoklah waktu gelap ni pukul 1.30 Zuhur masuk, tuan-tuan akan solat Zuhur. Pukul 4.30 lagi asar, gelap juga solat. Ikut rutin biasa. Maka orang-orang yang lalai ni Allah terus melalaikan mereka, lupa bahwasanya ni gelap ni adalah tanda-tanda dia matahari akan terbit daripada barat. Sibuklah dia dengan kamera lah, ni fenomena alam konon. Itu sebab selalu orang duk sebut fenomena ni, semua fenomena. Banjir pun fenomena alam, semua tu. Allah dah kata tuan-tuan, banjir itu tidak akan berlaku. Yang merosakkan alam ini manusia sendiri. Hantabah hutan ni, hantabang tu nak, kan? At the end of the day, apa benda tak? Tu Allah tunjuklah sikit-sikit, bagi manusia fikir. How far that manusia boleh fikir? Tak juga. Benda berlaku je. Kan? Maka orang-orang yang lalai ni sampailah hari ketiga, dia tidak mengikut seperti mana orang yang beriman ni. Keluar saja daripada, timbul sikit saja matahari daripada barat, barulah Allah bagi dia teringat balik, ni matahari terbit daripada barat ni, barulah nak bertaubat. Habis kan? There's no more tak ada repentance, tak ada taubat. Untunglah orang yang sentiasa diberi peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu aja tuan-tuan kita nak. Hati yang sentiasa ingat Allah ni, Allah ingat kita lagi lebih. Kita masa tidur tak ingat Allah dah, tapi Allah 24 jam ingat kita. 24 detik, bukan jam, detik ingat kita. Kita tidur habis dengan mengigaunya, sebut nama siapa pun tak tahu. Bini kita nama Zaitun, kita pergi sebut nama Fazilah pula. Tak kacau. Bini pun tanya, abang semalam sebut nama Fazilah tu, Fazilah mana? Kita pun duk fikir, mana satu Fazilah ni? Kawan abang semalam dia jadi referee bola, nama dia Fazilah. Ya ke abang? Adakah Fazilah jadi referee? Tu. Kita mimpinya macam-macam, Allahu Akbar tu. Kan? Mimpi dengan mati ni sama kan? Seseorang tu dia tidak tahu bahasanya dia bermimpi, unless otherwise pagi esok dia sedar daripada tidur. Dia tahu dia mimpi. Orang yang mati dia tidak akan tahu dia mati unless otherwise bila roh tu dikembalikan balik. Dia pun cium saja tanah, bau tanah aja, baru dia tahu, ya Allah, baru dia realize aku ni dah mati dah. Tu masa tu kacau tuan-tuan.
Nak balik pun tak boleh dah, nak minta Allah. Selalunya manusia akan minta balik ya. Allah tanya dia, ni dialog lah. Allah tanya, berapa lama nak balik ni? Ya Allah, bukan lama, bukanlah sehari, bukan sebulan. Saat saja saat. Aku ni duit banyak ni, aku nak infak ke semua tu, semua. Masa hidup tak mau infak. Tu, kan? Allah yang punya kuasa. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalaannya, kerana neraka marah dan benci kepada setiap orang yang musyrik dan mempertuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita taksub sangat, kan? Allahu Akbar, kita tengok mutakhir ni. Tu semua ciri-ciri Dajjal lah tu, kan? Dia taksub semua macam tu, tuan. Allah, malu, tuan, malu. Kita orang Melayu Islam tu, mengaku Islam tu. Dunia sedang melihat, what have happened to the Malays? Come on lah, kan? Ni nak sambut merdeka ni. Merdeka kah kita ni? Yang dia sebut merdeka ni. Tak ada merdeka ni, kan? Jiwa tak merdeka. Allahu Akbar. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, sesungguhnya ada orang yang diseret ke neraka, maka sebahagian api menyusup masuk kepada sebahagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala bertanya, mengapa dengan kamu? Dia meminta tolong kepadamu dari deraanku. Jawab neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, lepaskan hamba-Ku itu. Sesungguhnya ada seorang yang lain diseret ke neraka, maka dia berkata, ya Tuhanku, aku dulu menyangkakan engkau takkan sekejam ini. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang kamu kira? Tu dia dah masuk neraka dah. Sebab apa yang dia rela masuk neraka tu? Sebab dia mungkin dia dengar hadis ke ayat Quran, ada kata, sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun lagi penyayang, kan? Allah tidaklah sewenang-wenangnya untuk menzalimi makhluk, especially manusia ni. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak ada sifat pendendam. Allah tidak ada sifat dendam. Never. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala, mana-mana manusia yang bertaubat, katalah pukul 9 kita bertaubat, daripada pukul 8 dari ke bawah, Allah tolak habis dah. Allah delete habis dah. Allah kira 9, 10, 11 kata. Sebab Allah tidak melihat lagi yang di pangkal, Allah lihat yang di ujung. Tu yang kata Allah tu. Kod kita tak boleh nak bayang tengok. Allah kata, kau lihat kepada kekasih aku yang namanya Muhammad, sifatnya itu macam aku tu. Punya tidak ada sifat benar. Tuan-tuan bayang tu, Abdullah bin Ubay ni apa dia tak buat kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa dia tak kata, apa dia tak peleceh? Tarik diri di mana saat-saat akhir Nabi tengah bagi taklimat peperangan, dia boleh tarik geng-geng dia 700 orang. Kalau kita jadi general pun kita jom kita balik lah, tak payah perang lah. Tu. Tapi bila Abdullah bin Ubay ni mati, Nabi suruh Anas bin Malik pergi ambil jubah dia tu, jubah. Nabi kapankan dengan jubah dia. Nabi buka mulut dia, Nabi ludah mulut Abdullah bin Ubay ni, sampai sahabat jealous. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tuan buat apa ni? Nabi kata, apa? Aku harap-harap dengan aku ludah dan mulut dia ni, bila malaikat tanya nanti dia boleh jawab. Kita nak kata apa, tuan-tuan? Yang kata Allah ni, kita Allah bersarang dengan dendam ni, kan? Salam dah, ampunlah apa semua cakap dah. Aku minta ampun lah semua, aku buat hang apa semua ni. Okey lah, dia pun kata kosong-kosong lah, kita tak ada apa lah. Lah 10 tahun lalu jumpa balik. Dia ni, kita pun cerita kan, dia ni lo yang dah belasah aku dulu ni, memang kau hasam. Recall balik benda tu. Tu yang kata dendam kita tu. Tapi Allah dah. Manusia ni dia baca ni, dia baca ni. Dia kata, ya Allah, sungguhnya engkau ni tak zalim. Tu sebab aku jadi jahat ni. Oh, dia kira kot tu lah, kan?
Jadi kita tengoklah yang kata Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dia kata apa? Rahmatmu akan meliputiku, jawab orang itu. Allah Subhanahu Wa Taala pun memerintahkan, lepaskanlah hamba-Ku itu. Allah suruh bagi neraka, ludah baliklah keluar, ludah. Tuan. Itu kalau siapa-siapa beranilah buat macam tu. Kita rasa kita tak beranilah. Biarlah kalau boleh minta, ya Allah bagilah kami masuk surga tanpa hisap, tu je. Tak maulah kata kukuk dan neraka sekali nak berdialog dengan Allah. Allah tanya sebab apa masuk neraka ni? Sebab ya Allah kami dapat tahu dulu hang memang engkau tidak pernah zalimkan makhluk apa semua ni. Engkau penyayang apa semua tu. Nak tunggu tu. Berapa bilion manusia tu sementara Allah nak tumbuk kita tu. Untung tak tahulah. Contoh Nabi cerita ada satu hamba Allah yang dia pergi jumpa malaikat Zabaniah. Berpuluh ribu tahun dah dia kena seksa dan neraka. Dia pergi jumpa malaikat Zabaniah. Dia kata, wahai malaikat Zabaniah ni yang jaga. Setiap hamba di dalam neraka tu, setiap manusia yang diseksa dalam neraka, satu orang dikawal oleh 1000 malaikat. 1000 malaikat. Kan? 1000 malaikat. Maka seorang hamba lain pergi jumpa malaikat Zabaniah. Wahai malaikat Zabaniah, kan? Boleh tak pergi jumpa Tuhan, bagi tahu Tuhan, aku tak tahanlah dengan seksa neraka ni. Aku tak tahan. Kan? Malaikat Zabaniah kata, aku boleh pergi jumpa, tapi hang kena tunggu 1000 tahun. Dia kata tak apalah, 1000 tahun pun 1000 tahun. Pergi malaikat 1000 tahun. Pergi tu malaikat tu pergi nak jumpa Allah. Ni yang nangoi ni tak boleh rehat kan? Tak rehat juga, tentu kena jugalah. Pergi 1000 balik 1000. 2000 dah. Balik kata apa? Allah kata tak cukup tempoh lagi. Masuklah lama sikit, boleh dapat pardon. Contoh macam tu lah. Kan? Tapi tak, Allah tak macam tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Kan? Habis. Sikit lagi. Pemasangan timbangan mizan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya sebesar sawi sekalipun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Tu Allah Subhanahu Wa Taala garanti tu. Benda belum berlaku lagi. Tu sebab mungkin ramai manusia yang terlebih bijak kot. Dia baca ni, dia kata tak apalah kita masuk neraka pun tak apa. Kau tengoklah ni, Allah kata apa ni? Allah akan bagi pengampunan besok kat kita. Kita buatlah jahat tu. Kan? Dia ingat masuk neraka ni macam randuk api kot. Kan? Randuk api ni sekarang pun tuan-tuan kita jarang tengok dah India. Dulu masa zaman-zaman kita sekolah dulu, rajin lah. Setiap minggu ke sebulan sekali ada randuk api ni. Mereka pun dah tak berani lah. Tak apa nak percaya lah mereka pun. Kan? Ayah Pin dulu, pengikut dia randuk api, dia tak randuk. Pandai dia. Tu pun orang ikut juga tuan-tuan. Kan? Bengong tak bengong tu ya. Patut leader lah kena buat dulu. Leader lah kena senyum, minum kopi, bawa tarik rokok atas api jalan kan. Barulah real. Kan? Ini tak. Yang pengikut dia duduk lari atas api tu. Dia relax tengok. Kerajaan langit. Kan? Tu macam-macam tuan-tuan. Ni yang ajaran ni lah. Hadi minallah ni. Aduh, kan? Macam-macam tuan-tuan. Sebab apa manusia akhir-akhir ni dia nak instant, benda yang mudah. Macam itu sebab banyak fast food ni banyak. Benda senang, kan? Yang bawa penyakit. Dia kalau boleh semayang ni, semayang 3 kali sehari tak apa. Kan? Walaupun 5 waktu 3 kali. Macam ada satu kumpulan tu lah. Dia everyday life ni dia kira darurat lah. Semayang dia 1 hari 1 malam 3 waktu aja. Subuh, Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak. Tu. Jamak kasar apa semualah. Kan? Itu tak apa lagi. Ada yang niatnya. Dia kata bila ada Allah di dalam diri kita, maka kita semayang pun niat saja. Itu yang ramai masuk tu. Sebab niatnya. Kan? Bila tang makan tak mau niat pula.
niat saja aku nak semayang, aku nak makan tengah hari lah. Tahu-tahu oh belah. Kalau macam tu okey, boleh ikut lah. Ini dah makan nak kena mengadap je. Kena makan kambing apa semua tu kan. Tak nampak sangat ilmu tu, ajaran tu tak kena. Dalam Islam mana ada mazhab mana pun tuan-tuan tak boleh nak peluk perempuan ni, apatah lagi isteri orang. Betul boleh rusak pula kepala isteri tu, yang suami di belakang kenyeh yang dayus tu tuan-tuan. Bagi isteri ni orang lelaki lain pegang. Dayus lah tu. Kecuali doktor lah. Kalau doktor pun tak boleh pegang, tak payah berubat lah. Kan? Doktor nak pegang suami dia kata tak boleh tu, haram lah tu. Doktor kata hang balik ubat sendiri lah. Tu ada tu kata Islam ni tuan-tuan, dia tak rigid sangat. Dia fleksibel. Allah tahu manusia ni, keperluan manusia, kemahuan manusia ni macam mana, Allah tahu. Kan? Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui itu. Kan? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak menghargai bobot tubuh mereka pada hari. Bobot ni apa? Perut. Perut dengan kemaluan lah yang paling awal sekali rosak. Hancur. Perut dengan kemaluan. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan mengusi ada pengalaman lah. 3 hari sudah kan? 3 hari. Dia mari merenin ni, dia jadi biru hitam tu sikit. Tunggu nak meletup ya. Kan? Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok. Yang keluar daripada cool box di hospital. Walaupun duduk dalam tu, ulat tu mari mana? Ulat. Tu. Yang kata dalam tubuh kita ni pun ada binatang lah. Cacing mesti ada lah. Tapi tidak semestilah orang yang boroi tu ada cacing tak juga. Yang boroi tu bukan sebab cacing. Lemak banyak. Kan. Cacing ada macam-macam. Kan. Tu habis. Wallahu alam. Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya tuan? Saya tahu tuan-tuan takkan tanya kan. Tuan-tuan jenis orang senang faham. Wallahu alam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim idfa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyadadi wal minhan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza qassah wa min bulna lil muslimin amman innaka ala kulli syai'in qadir. Da'wahum fiha subhanakallahumma bihatihum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.